Jadi tuan-tuan yang saya hormati, nombor satu, kalau kita nak mengubah, tolong kita ubah diri kita dulu. Kalau kita nak mengubah keluarga kita, macam Nabi Muhammad berjaya mengubah, ibda' binafsika. Tadi ada satu makcik dari Singapura duk bisik kat telinga, Ustaz, anak saya tak nak dengar cakap saya. Anak saya tak mau dengar cakap saya. Anak saya tak hormat saya, Ustaz. Boleh tak Ustaz? Cara macam mana nak bagi dia dengar cakap saya? Saya kata kat dia, makcik semayang malam. Semayang malam macam mana? Makcik yang kena semayang malam. Cuba tengok, Nabi Muhammad lepas turun saja ayat Quran, Iqra', lepas turun Muzammil, lepas turun Mudaththir, dalam ayat-ayat tu Allah kata apa? Qum fa'anzir. Muhammad, bangun, beri peringatan. Muhammad, qumil lail, semayang malam. Walaupun sedikit. Jadi akak, tolong sembahyang malam. Orang yang sembahyang malam, dia dapat aura. Apa aura dia? Orang kasih pada dia, orang sayang pada dia, orang hormat pada dia, dan orang dengar cakap dia. Abang-abang sekarang mengadu, isteri tak nak hormat, anak tak nak hormat. Jangan marah isteri, jangan marah anak, marah diri sendiri. Berapa kali bangun sembahyang malam? Saya dah buat dah. Bila? Tahun lepas. Bila? 10 malam terakhir Ramadan. Lepas tu tak buat dah. Bila nak buat pula? Tunggu Ramadan pula. Elok. Elok sampai Ramadan, abang mati dah. Buatlah selalu, walaupun sikit. Kak Som, suami tak hormat ni. Dia keluar tak habaq, dia balik tak habaq. Abang mak pergi mana Kak Som? Tahu. Ambil baju pi tak tahu, tak habaq apa, telefon pun tak angkat. Dia tak habaq pergi mana? Kak Som ni kira macam bukan bini dia. Juga. Dia nak balik dia ini gantung. Tak tahu lah. Macam mana boleh jodoh? Anak ada 8. Oh, wow. Tara-tara tu pun 8 lah. Tara hotel lah. Saat balik, saat keluar, dia singgah je hotel. Cuba Kak Som tanya, berapa kali Kak Som sembahyang malam? Jarang. Nabi Muhammad, Allah perintah sembahyang malam. Kau nak berhadapan dengan Abu Lahab, Abu Jahal? Kau nak berhadapan dengan Al-Walid bin Mughirah? Kau nak berhadapan dengan Utbah, dengan Utaibah? Apa kekuatan kau? Kalau kau kaya, mereka lagi kaya. Kalau kau miskin, dia orang kaya. Kalau kau seorang, mereka ramai. Kekuatan kau ialah daripada Allah. Bagaimana? Solat. Macam mana ustaz nak jadi baik kalau dia tak sembahyang malam? Macam mana asatizah nak mempengaruhi orang kalau dia tak pernah bangun sembahyang malam? Saya suka. Isteri saya kata, abang bila nak pencen? Tunggu dulu. Muda baru 60. Lagi 3 tahun lah pencen. Kenapa? Kenapa? Isteri tanya. Saya dah pencen, abang. Jomlah kita pencen. Kita round the world. Nak pergi mana nak round-round? Pergilah mama seorang. Bawa anak-anak pergi round. Saya nak round ceramah. Sebab apa? Sebab bila saya habis ceramah, saya balik sampai rumah pukul 2. Saya sampai rumah pukul 3. Jadi dalam kereta, sementara saya nak sampai Ipoh, saya boleh tidur Ustaz. Sebab tu tuan-tuan, saya suka berjalan malam. Sebab saya tak jumpa terowong. Semalam saya balik pada Kulim, tak jumpa terowong. Pelik. Sedap-sedap tu dia. Lena. Bila saya dah tidur, saya sampai rumah, apa saya buat? Saya bersihkan badan saya, ambil wuduk, pergi sembahyang. Bodohlah saya kalau saya pergi tidur terus. Allah dah bagi peluang untuk hang tidur sat. Allah dah bagi peluang untuk hang jaga malam. Apa salahnya hang ambil 2 rakaat pergi sembahyang? Sebab tu Kak Som, kita ni Allah Ta'ala bagi kita kencing manis. Abang Din, kita ni dapat kencing tawak. Haji Dolah, kita ni kena kencing. Tak apa. Pukul 3 pagi bangkit nak kencing. Jangan tidur balik. Allah kejutkan kita dalam orang lain duk lena tu. Allah kejut kita untuk bangkit pergi bilik ayah. Sembahyang. No, anak kita tak hormat kita. Menantu kita tak hormat kita.
Ingatkah dia menikah dengan anak kita, dia jadi baik, anak jadi baik? Tak, anak kita makin rendang. Bila kita cakap ke anak, dia habaq kat menantu marah kita balik. Tapi makcik pi kat rumah menantu di Putrajaya. Pi, hari tu pi baru ni, pi. Tak ada tu orang Grab. Menantu tanya, mak bila nak balik? Lah. Lepas tu, balik pula dengan Grab tu. La ilaha illallah. Tu nombor satu. Macam mana nak mengubah orang, diri kita kena ubah lah. Macam mana nak mengubah orang, diri kita kena ubah lah. Jadi sebelum tuan-tuan saya nak sambung ni, kita nak lancarkan dulu untuk tabung pembangunan masjid kita. Jadi kalau tak ada sumbangan pada orang ramai pun, macam mana nak ejen perubahan ni lah. Jadi saya lancarkan dahulu untuk kutipan tabung pembangunan. InsyaAllah petugas-petugas akan membawa beg warna merah. Okey, pastikan beg dia berat, balik keluar jadi lagi berat. Kalau beg dia ringan, balik jadi berat. Baik, yang kedua, macam mana Nabi menjadi ejen perubahan di dalam masyarakat. Yang kedua, masjid. Yang kedua, masjid. Elok depa buat kutipan, kita pula cerita bab masjid Nabi ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, benda yang penting, satu nama dia Kaabah. Di situ ada Masjidil Haram. Kemudian yang hebat nombor dua ialah Masjid Nabawi. Di situ pula ada makam Nabi SAW. Tuan-tuan, masjid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid di tempat kita, masjid di negeri kita, imarah. Agak-agak tuan-tuan, masjid kita, masjid di Malaysia ni ada 6,000 lebih. 6,000 buah masjid. Seluruh Malaysia. Negeri yang paling banyak masjid dalam Malaysia ialah Sabah. Saya pun tak habis pergi pusing tuan-tuan. Sabah, Sarawak, tak habis pergi pusing tuan-tuan. Saya ceramah di Singapura. Di Singapura ada lebih kurang 63 masjid. Dulu satu timbalan mufti Singapura, dia panggil saya main lepak di pejabat dia. Mufti masa tu nak jumpa saya. Bila saya free, mufti pula tak free, jadi saya jumpa timbalan dia. Masa itulah. Sekarang dah lain dah. Antara yang saya bual, dia kata, Ustaz boleh kita kerjasama, kita imarahkan masjid di Singapura. Saya tanya dekat dia, berapa banyak masjid di Singapura? Dia kata tak banyak pun, dalam 60 lebih pada masa itu. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang kita punya bukan 63, 6,000 lebih. Okey, 6,000 lebih. Sekarang punya malam ni, pukul 9 ni, agak-agak berapa banyak masjid yang sekarang buat ceramah, buat kuliah maghrib? Dari 6,000 masjid sekarang ni, agak-agak berapa ramai yang buat kuliah sekarang? Agak-agak berapa ramai yang datang kuliah sekarang? Agak-agak pula berapa ramai ustazah, ustaz yang mengajar sekarang? Itu baru masjid. Surau ada 24,000. Daripada 24,000 buah surau, sekarang ni berapa banyak surau yang buat kuliah? Tuan-tuan balik sekali lagi, kalau rajin lah. Masjid ada 6,000. Okey, buat pecahan. 6,000 masjid bahagi 2. 3,000 masjid tadi buat ceramah, buat kuliah maghrib. Okey, 3,000 buat malam tadi serentak seluruh Malaysia. Tolak 6,000, tolak 3,000, baki 3,000. 3,000 buat kuliah. Maknanya 3,000 ustaz. 3,000 ustaz. Satu masjid ada 100 darab dengan 3,000. Dua ada 300,000 orang main kuliah malam ni saja. Satu ustaz pula dapat kuliah maghrib berapa ratus? Hak balik murah RM50. Mai 1,000, mai 2,000, mai 3,000, mai 4,000. Berapa kutipan pula? 3,000 darab dengan rumah. Itu baru masjid. Bayangkan surau. Imarah tak imarah.
Surau saya 24,000. Buat potong setengah. Surau tak ada orang. Tinggal tik cicak lah. Tinggal 12,000. 12,000 buat kuliah maghrib malam tadi. Maknanya 12,000 asatizah. 12,000 satu surau, 50 orang. Tuan-tuan cuba tengok ada berapa ribu mai. 60,000 orang campur dengan 300,000 orang. Satu malam yang duk mengaji 360,000 orang mengaji. Sujud kepada Allah, duduk i'tikaf, ambil wuduk semuanya, pakaian semua tutup aurat, semuanya duk mengaji ni. Berapa banyak malaikat turun dalam negeri kita. Berapa banyak malaikat yang turun pada negeri kita duk tutup orang yang buat benda-benda ni dengan tutupan rahmat. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau ustaz-ustaz tadi ni menjadi ejen perubahan. Setiap malam 360,000 orang boleh berubah. Kalau agak-agak setahun berapa juta orang.